2 Raja-Raja bab 19. Setelah Raja Hizkia mendengar hal itu, dia pun mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung, lalu masuk ke bait Tuhan. Kemudian dia mengutus Elyakim, ketua istana, Sebna, juru tulis negara, dan para tua-tua antara para imam untuk menemui Nabi Yesaya, anak Amos, dengan mengenakan kain perkabungan. Kata mereka kepadanya, "Beginilah titah Hizkia. Hari ini hari kesesakan, hukuman, dan kenistaan, kerana anak sudah hampir dilahirkan. Tetapi kekuatan untuk melahirkannya tidak ada pula. Mudah-mudahan Tuhan, Allahmu, mendengar semua yang dikatakan Rabsyakeh, yang telah diutus oleh tuannya, Raja Asyur, untuk mencela Allah yang hidup. Mudah-mudahan Tuhan, Allahmu, menjatuhkan hukuman selaras dengan kata-kata yang telah didengarnya. Oleh sebab itu, panjatkanlah doa bagi Saki-Baki orang yang masih ada." Setelah para pegawai Raja Hizkia menyampaikan pesan kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, "Beginilah harus kamu katakan kepada tuanmu. Beginilah firman Tuhan. Jangan takut dengan kata-kata yang kau dengar itu, yang diucapkan oleh hamba-hamba Raja Asyur untuk mengkufuri aku. Sesungguhnya aku akan menaruh suatu roh dalam dirinya, sehingga dia mendengar suatu kabar lalu pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia tewas oleh pedang di negerinya sendiri." Ketika Rabsyakeh kembali, didapatinya Raja Asyur sedang berperang melawan Libna. Kerana dia memang telah mendengar bahwa raja sudah berangkat dari Lakis. Pada waktu itu, raja menerima laporan tentang Tirhaka, Raja Kush, demikian, "Ketahuilah, dia sedang marah untuk berperang dengan tuanku." Lalu dikirimnya semula para utusan kepada Hizkia dengan pesan, "Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda. Jangan biarkan Allahmu yang kau andalkan itu menipu kamu dengan janji. Yerusalem tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau telah mendengar apa yang dilakukan oleh raja-raja Asyur terhadap semua negeri. Negeri-negeri itu telah ditumpaskan mereka sama sekali. Masakan engkau akan terlepas? Dapatkah Tuhan-Tuhan bangsa-bangsa yang dimusnahkan oleh nenek moyangku, yaitu bangsa Gozan, Haran, Rezef, dan Bani Eden yang tinggal di Telasar, melepaskan mereka? Di manakah Raja Hamat, Raja Arpad, Raja kota Sefarwaim, Hena, dan Iwa?" Hizkia menerima surat itu daripada tangan para utusan, lantas membacanya. Kemudian Hizkia pergi ke bait Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Lalu berdoalah Hizkia kepada Tuhan, "Ya Tuhan, Allah Israel, yang bersemayam di atas malaikat-malaikat kerubin, hanya Engkaulah Allah atas segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Berikanlah perhatian, ya Tuhan, dan dengarlah. Sudilah memandang, ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah kata-kata Sanherib yang telah dikirimnya untuk mencela Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang benar bahwa raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa itu dan negeri mereka, dan mencampakkan Tuhan mereka ke dalam api. Kerana semua itu bukan Allah, melainkan buatan tangan manusia, daripada kayu dan batu, sehingga dapat dibinasakan. Sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami daripada tangannya, supaya semua kerajaan di bumi tahu bahwa hanya Engkaulah Allah, ya Tuhan." Kemudian Yesaya anak Amos menghantar seorang utusan kepada Hizkia untuk mengatakan, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah mendengar apa yang telah kau doakan kepadaku tentang Sanherib, Raja Asyur. Inilah firman yang disampaikan Tuhan mengenai dia.
Anak dara, yaitu putri Sion, menghina dan mengolok-ngolokkan engkau. Yerusalem menggeleng-gelengkan kepala di belakangmu. Siapakah yang kau cela dan kau kufuri? Terhadap siapakah engkau meninggikan suara dan melayangkan pandang dengan sombong? Terhadap Yang Maha Suci, Allah Israel. Dengan perantaraan para utusanmu, engkau telah mencelah Tuhan, dan engkau berkata, dengan rataku yang banyak, aku naik ke gunung-gunung yang tertinggi, ke hujung-hujung Lebanon. Aku menebang pokok-pokok arasnya yang tinggi, pokok-pokok sanubarnya yang terpilih. Aku telah memasuki tempat persinggahannya yang terjauh dan hutannya yang lebat. Aku telah menggali perigi di negeri asing dan minum air di sana. Dengan telapak kakiku, ku keringkan semua anak sungai di Mesir. Belum pernahkah kau dengar bahwa aku telah menetapkannya sejak dahulu kala dan menentukannya sejak zaman purbakala? Sekarang aku mewujudkannya, bahwa engkau meruntuhkan kota-kota berkubu sehingga menjadi timbunan puing. Penduduknya yang tidak berdaya menjadi kecut hati dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang, seperti rumput muda yang hijau, seperti rumput di atas bumbung rumah, yang layu sebelum bertumbuh. Tetapi aku tahu ketika engkau duduk dan ketika engkau keluar masuk, dan amarahmu terhadap aku, kerana engkau marah kepadaku, dan kerana ketakburanmu telah sampai kepada pendengaranku. Maka aku akan memasang kelikirku pada hidungmu dan kekangku pada mulutmu. Aku akan mengembalikan engkau melalui jalan yang kau tempuh ketika engkau datang. Inilah tandanya bagimu, wahai Hizkia. Pada tahun ini, kamu akan makan apa yang tumbuh dengan sendirinya. Dan pada tahun kedua, apa yang tumbuh daripada tanaman tadi. Tetapi pada tahun ketiga, kamu harus menyemai, menuai, menanami kebun anggur, dan memakan buahnya. Kalangan yang terselamat daripada keturunan kaum Yehuda, yaitu orang yang tertinggal, akan berakar ke bawah dan berbuah lagi ke atas. Kerana dari Yerusalem akan keluar saki-baki kalangan itu, dan dari Gunung Sion orang yang terselamat. Semangat Tuhan alam semesta akan membuat hal ini terwujud. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Dia tidak akan masuk ke dalam kota ini dan tidak akan menembakkan anak panah di sini. Dia tidak akan maju menghampiri kota ini dengan perisai dan tidak akan menimbunkan tanggul pengepung terhadapnya. Dia akan kembali melalui jalan yang ditempuhnya ketika dia datang dan tidak akan masuk ke kota ini. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melindungi kota ini dan menyelamatkannya demi diriku sendiri dan demi Daud, hambaku. Pada malam itu, malaikat Tuhan keluar dan menewaskan 185.000 orang di perkemahan Asyur. Apabila orang bangun pada pagi esoknya, didapati mayat-mayat belaka. Maka berangkatlah Sanherib, Raja Asyur, berjalan pulang. Lalu dia tinggal di Niniwe. Pada suatu hari, ketika dia sedang bersembayang di dalam kuil Nisrok, Tuhannya, Adramelek dan Sareza, anak-anaknya, membunuhnya dengan pedang. Lalu mereka melarikan diri ke tanah Ararat. Maka Esar-Hadon, anaknya, menaiki takhta menggantikannya. Mazmur bab 46. Allah pelindung dan pemberi kekuatan kepada kita, sentiasa sedia menolong pada waktu kesusahan. Oleh itu, kita tidak akan takut meski bumi ini diganjakkan, meski gunung ganang dialihkan ke tengah laut, meski airnya menderu dan bergelora, meski pergunungan bergoncang dilandanya. Selah. Ada sebatang sungai yang alirannya akan menggembirakan kota Allah, tempat suci kemah yang maha tinggi. Allah berada di situ. Kota itu tidak akan goyah. Allah akan membantunya ketika fajar menyingsing. Bangsa-bangsa mengganas, kerajaan-kerajaan bergoncang. Allah berfirman,
lalu bumi pun lebur. Tuhan yang Maha Kuasa menyertai kita, Allah Yakub tempat kita berlindung. Selah. Marilah, lihat perbuatan Tuhan yang telah membawa kemusnahan kepada bumi. Dia menghentikan perang di serata bumi. Dia mematahkan busur dan lembing. Dia membakar pedati dalam api menyala. Diamlah dan ketahuilah aku Allah. Aku akan dimuliakan dalam kalangan bangsa-bangsa. Aku akan dimuliakan di bumi ini. Tuhan yang Maha Kuasa menyertai kita, Allah Yakub tempat kita berlindung. Selah. Mazmur bab 80. Dengarlah wahai gembala Israel, engkau yang telah memandu Yusuf seperti sekawan domba. Engkau yang tinggal di antara malaikat-malaikat kerubin, limpahkanlah sinarmu di hadapan suku Efraim, Benyamin, dan Manasye. Bangkitkanlah kekuatanmu dan datang menyelamatkan kami. Pulihkanlah kami, ya Allah. Pancarkanlah sinar wajah-Mu, maka kami akan selamat. Ya Tuhan, Allah alam semesta, berapa lama Engkau akan murka dan tidak mendengar doa umat-Mu? Engkau telah memberi mereka makan roti kesedihan dan minum beberapa banyak air mata. Engkau telah membiarkan bangsa-bangsa di sekeliling memerangi kami, dan musuh kami tertawa sesama sendiri. Pulihkan kami, ya Allah alam semesta. Pancarkanlah sinar wajah-Mu, maka kami akan selamat. Engkau telah membawa pokok anggur keluar dari Mesir. Engkau telah mengusir bangsa-bangsa dan menanam pokok anggur itu. Engkau menyediakan ruang untuknya dan membuatnya berakar umbi memenuhi tanah ini. Bukit Bukau diliputi oleh bayang-bayangnya dan pokok-pokok aras yang gagah dengan dahan-dahannya. Ia telah menghulurkan dahan-dahannya ke laut dan cabang-cabangnya ke sungai. Mengapakah engkau memecahkan pagar-pagarnya sehingga semua yang lalu lalang memetik buahnya? Babi hutan dari belukar mencabutnya dan binatang liar dari padang memakannya. Kembalilah kami merayumu, ya Allah alam semesta. Pandanglah ke bawah dari syurga dan lihatlah. Lalu lawatlah pokok anggur ini dan ladang anggur yang telah ditanami tangan kananmu dan cabang yang kau jadikan kuat untukmu. Telah dibakar api, telah dipotong, telah binasa akibat kemarahan wajah-Mu. Letakkanlah tangan-Mu di atas orang yang menjadi tangan kanan-Mu, di atas anak manusia yang kau jadikan kuat untukmu. Maka kami tidak berpaling daripada-Mu. Pulihkanlah kami, maka kami akan menyeru nama-Mu. Pulihkan kami, ya Tuhan, Allah alam semesta. Pancarkanlah sinar wajah-Mu, maka kami akan selamat. Mazmur bab 135. Pujilah Tuhan, pujilah nama Tuhan. Pujilah Dia, hai kamu hamba-hamba Tuhan, kamu yang berdiri di rumah Tuhan, di balai-balai rumah Allah kita. Pujilah Tuhan kerana kebaikannya, nyanyikan pujian untuk namanya, kerana sungguh menyenangkan. Kerana Tuhan telah memilih Yakub untuk dirinya, Israel untuk kesayangannya yang istimewa. Kerana aku tahu bahwa Tuhan maha besar, dan Tuhan kita di atas semua Tuhan. Apa sahaja yang Tuhan berkenan, dilakukannya, di syurga dan di bumi, di lautan dan di semua tempat yang dalam. Dia membuat uap naik dari semua pelosok bumi. Dia menghantar kilat bersama hujan. Dia mengeluarkan angin daripada perbendaharaannya. Dia memusnahkan anak sulung Mesir, baik manusia maupun binatang. Dia menghantar tanda dan keajaiban ke kalanganmu, hai Mesir, kepada Firaun dan semua hambanya. Dia mengalahkan banyak bangsa
dan membunuh raja-raja perkasa, Sihon raja bangsa Amori, Og raja Basan, dan semua kerajaan di Kanaan, lalu memberikan tanah mereka sebagai warisan pusaka kepada umatnya, Israel. Namamu, ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Kemasyuran-Mu, ya Tuhan, turun-temurun zaman berzaman. Kerana Tuhan akan menghakimi umat-Nya, dan Dia akan berbelas kasih ke atas hamba-hambanya. Berhala bangsa-bangsa diperbuat daripada perak dan emas, hasil pertukangan tangan manusia. Ia ada mulut, tetapi tidak berkata-kata. Ada mata, tetapi tidak melihat. Ia ada telinga, tetapi tidak mendengar. Dan tiada nafas di mulutnya. Orang yang membuatnya, serupalah dengannya. Demikian juga setiap orang yang menyandarkan kepercayaan kepadanya. Pujilah Tuhan, hai keturunan kaum Israel. Pujilah Tuhan, hai keturunan kaum Harun. Pujilah Tuhan, hai keturunan kaum Lewi. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan dari Sion yang tinggal di Yerusalem. Pujilah Tuhan.